guys, seperti korang tahu yang baru-baru ni Apple telah pun melancarkan iPhone 13 series dan aku dah kongsikan video tentang apa yang menarik dengan iPhone 13 tu. Korang boleh tonton video aku sebelum ni. So untuk penjualan rasmi di Malaysia adalah bermula pada 1 Oktober, iaitu pre-order je baru. Tapi untuk korang nak beli kat kedai mungkin sekitar 8 ke 10 Oktober tu should be dah ada dah untuk dijual di kedai. Untuk korang nak beli kat kedai Switch ke Machines ke IT World dan sebagainya lah. But untuk video ni aku nak kongsikan pula sebenarnya iPhone 13 ni sesuai untuk siapa sebenarnya, dan perlu ke kita nak upgrade daripada iPhone lama kita kepada iPhone 13 yang terbaru ni kan. Segalanya aku akan cuba menjawab persoalan tu untuk video kali ni, tapi aku nak recap terlebih dahulu apa pembaruan yang Apple dah buat dengan iPhone 13 series ni sebenarnya. Okey, yang pertama sekali adalah dari segi chipset dan juga prestasi. Seperti korang tahu, setiap tahun memang Apple upgrade dia punya chipset daripada A13, A14 dan sekarang ni A15 Bionic, masih menggunakan nama Bionic tu. Dan yang kedua adalah dari segi skrin. Untuk skrin yang digunakan pada iPhone 13 ni sama je, masih ada notch, cuma dia punya size notch tu, kelebaran tu lebih kecil sikit je dia punya size tu kan. But untuk versi Pro, Apple letakkan Pro Motion 120Hz, which is akan memberikan kepantasan skrin untuk korang nak scrolling. Cuma dia punya refresh rate itu adalah jenis adaptive. Dia bukannya stick to 120Hz. So once korang tak pakai, dia akan downscalekan 120Hz tu menjadikan dia 30Hz atau 160Hz macam tu untuk penjimatan bateri. Seperti apa yang Samsung gunakan pada kebanyakan smartphone doang. So benda ni memang sangat penting kot untuk penjimatan bateri pada sebuah smartphone. Dan yang ketiga pula adalah dari segi kapasiti bateri. Seperti kita tahu yang kapasiti bateri untuk iPhone ni tak besar mana pun. Tapi untuk iPhone 13 series, yes, walaupun tak besar juga, tapi still Apple ada upgrade in terms of capacity battery. Kalau nak bandingkan dengan iPhone 12 series sebelum ni, ada peningkatan sekitar 9% kepada 18.5% lah untuk every model yang daripada iPhone 13 series ni. So ada peningkatan ke situ, cumanya peningkatan dia tu tidaklah mendadak sangat, but still ada peningkatan capacity battery untuk iPhone 13 series. Upgrade yang seterusnya adalah pada bahagian features kamera dan juga video lah. Untuk yang model biasa, aku nampak still ada upgrade sikit je features kamera, but still tak menarik sangat. Tapi untuk yang Pro model lebih menarik lah untuk features kamera dan juga untuk features video dia. Seterusnya pembaruan yang Apple buat lagi dekat iPhone 13 series kali ni adalah tak ada lagi storage 64GB. Apple bagi terus 128GB untuk yang model biasa. Manakala untuk yang Pro model dia bagi varian paling tinggi sekali iaitu 1TB. Dan pada bahagian RAM sebenarnya RAM masih sama macam apa yang digunakan pada iPhone 12 series, iaitu 4GB untuk model biasa dan juga 6GB untuk Pro model. So itulah antara pembaharuan yang Apple lakukan untuk iPhone 13 series. Dan of course ada pilihan warna baru untuk yang model biasa warna pink, untuk yang Pro model warna Sierra Blue. Kedua-duanya mempunyai warna yang menarik jugalah bagi aku. Cumanya dalam launching tu aku nampak dia banyak gunakan warna hijau, tapi malangnya tak ada pilihan warna hijau untuk iPhone 13 series, hanyalah warna biru. Tapi untuk Apple Watch Series 7 ada warna hijau. So maybe sebab iPhone 11 series dah ada warna hijau, so that's why dia perkenalkan warna lain sikit lah untuk iPhone 13 series. Dan aku jangkakan Apple akan perkenalkan warna matte black ataupun warna red product untuk Pro model, tapi malangnya tak ada warna matte black dan juga tak ada warna red product. Mungkin juga dia akan launch lambat ke, tak tahulah kan, tapi aku harap akan ada warna matte black at least ataupun warna red product. Menarik kot warna tu kan. Itulah serba sedikit tentang iPhone 13 series yang korang semua perlu tahu. Dan berbalik pada topik asal kita, iPhone 13 series ni sesuai untuk siapa sebenarnya? Dan kalau korang memang pengguna iPhone 12, aku tak galakkan untuk korang upgrade kepada iPhone 13 yang biasa. Just go kepada iPhone 13 Pro terus ataupun iPhone 13 Pro Max lah. Tapi kalau korang upgrade kepada iPhone 13, mungkin dia macam tak ada upgrade yang mendadak pun, korang akan rasa lebih kurang je macam iPhone 12. So that's why aku cakap kat sini, jangan upgrade kepada iPhone 13. Kalau korang menggunakan iPhone 12, pergi terus kepada Pro model, so korang akan dapat pembaruan yang lebih menarik dan juga akan dapat features-features yang lebih profesional lah berbanding dengan 13 yang biasa. Sebab 13 biasa tu lebih kurang je macam iPhone 12 dari segi specs dia apa semua. Dia just tukar kedudukan kamera saja. Tapi kalau korang menggunakan iPhone 11 series, yes, aku galakkan maybe korang boleh consider untuk upgrade kepada iPhone 13 ataupun iPhone 13 Pro. Lagi-lagi buat korang semua yang masih menggunakan iPhone 11 ataupun iPhone XR, yes, aku galakkan untuk pergi terus kepada iPhone 13 instead of iPhone 12. Maybe kalau korang nak jimat sikit, korang boleh pergi kepada iPhone 12 sebab iPhone 12 pun dah turun sikit harga dia. Tapi kalau korang nak features yang lebih menarik sikit, chipset yang lebih baru sikit, bateri yang lebih tahan sikit, maybe korang boleh consider untuk pergi terus kepada iPhone 13 yang biasa. Bagi aku iPhone 13 series ni adalah upgrade yang bagus sebenarnya kalau korang menggunakan
menggunakan iPhone yang lama macam iPhone 5S ke, 6 ke, 6S ke, iPhone 10, 10S series apa semua. Tapi untuk pengguna iPhone 12 series, bagi aku iPhone 13 series ni bukannya upgrade yang bagus untuk korang semua. Dia just sesuai lebih kepada pengguna iPhone yang lama je lah. Sebab dia punya upgrade tu very minor lah kalau kita nak bandingkan dengan iPhone 12 series. So that's why kalau korang menggunakan iPhone 12 series, aku tak galakkan untuk korang upgrade kepada iPhone 13 series. Tapi kalau korang memang mementingkan features baru yang ada pada iPhone 13 Pro ataupun iPhone 13 Pro Max, yes, why not kan? Korang upgrade terus kepada iPhone 13 Pro ataupun Pro Max yang ada promotion 120Hz dan juga bateri lebih tahan lebih sikit dengan chipset yang lebih bagus berbanding iPhone 12 series lah. Tapi itulah, dari segi prestasi ni dia agak subjektif sikit lah. Kalau kita tengok score on benchmark tu, mungkin kita nampak perbezaan on numbers tu, but in terms of penggunaan yang biasa, mungkin korang akan rasa prestasi lebih kurang je. Untuk nak gunakan iPhone 11 series pada tahun ni pun masih okey lagi prestasi dia, ini kali lagi iPhone 12 series. So that's why dari segi prestasi ni dia depends juga pada individu tu ataupun pada usia smartphone tu sendiri. Macam iPhone 10s pun masih okey main game, cumanya dari segi kepanasan tu akan terasa lebih sikit lah berbanding dengan iPhone 12. So itu saja perbezaan dia sikit, but in terms of prestasi untuk gunakan media sosial ke kerja apa semua okey saja. Cumanya untuk gaming tu aku tak galakkan sangat untuk nak gunakan iPhone model lama. But untuk iPhone 11 series, iPhone 12 series should be still okay untuk nak main game, ataupun in terms of kepanasan tu still boleh control lagi lah. Taklah teruk macam iPhone 10 tu memang teruk gila ikut kepanasan dia, overheat apa semua kan. But iPhone 12 ya okay untuk gaming. Ini kali lagi iPhone 13 series yang menggunakan chipset yang latest iaitu A15 Bionic kan. Dari segi features kamera pula, yes, kalau korang mementingkan features kamera baru, yes, korang pergi kepada Pro model instead of model yang biasa. So ya, ada jugalah reason kenapa kita kena upgrade daripada iPhone 12 Pro ataupun iPhone 12 Pro Max kepada iPhone 13 Pro ataupun iPhone 13 Pro Max. Untuk korang yang mementingkan promotion 120Hz, untuk korang yang memang fully utilize features kamera ataupun video baru untuk Pro model tu, yes, memang aku galakkan untuk korang pergi kepada iPhone 13 Pro ataupun iPhone 13 Pro Max terus instead of model biasa, ataupun instead of korang stick kepada iPhone 12 Pro series. Tapi jauh di sudut hati aku sebenarnya, aku lebih galakkan untuk korang just stick to iPhone 12 series kalau korang tengah gunakan iPhone 12 series, ataupun kalau korang nak beli iPhone yang terbaru, mungkin korang boleh consider iPhone 12 Pro ataupun iPhone 12 Pro Max yang dah murah sikit lah harga dia sekarang kan. So ya, aku rasa in terms of spesifikasi tu kita boleh nampak yang tak ada perubahan mendadak pun. Unless kalau korang very concerned about promotion 120Hz tu, ataupun korang dah biasa menggunakan function tu dekat phone Android, yes, korang kena pergi kepada iPhone 13 Pro ataupun iPhone 13 Pro Max. But kalau korang tak concern sangat about promotion tu, iPhone 12 series is the best choice pada tahun ni dengan harga lebih murah sedikit berbanding dengan harga asal dia dulu kan. Sebab iPhone 12 series pun aku nampak sekarang ni pun dia punya spesifikasi just boleh je gunakan at least dalam 2 ke 3 tahun mendatang dengan prestasi masih bagus lagi. Cumanya yang baru mungkin susah nak jumpa sikit lah sekarang ni sebab Apple nak fokus on penjualan iPhone 13 series, but still ada. Kalau korang nak cari tu ada je. iPhone 12 ke 12 Pro ke 12 mini ke 12 Pro Max ada je. Cuma kena pandai cari lah kan. Dan yang terpakai aku rasa banyak kot sekarang ni dengan harga lebih murah sedikit berbanding dengan iPhone yang terbaru ni lah. So guys, itu saja untuk video kali ni, dan aku harap video ni bermanfaat untuk korang semua, dan aku harap korang enjoy dengan video ni. Dan macam biasa, kalau korang ada sebarang pertanyaan, korang just tinggalkan je dekat bahagian komen, dan insyaAllah aku cuba jawab, ataupun maybe akan ada orang lain yang akan cuba jawab persoalan korang tu lah. Dan macam biasa, subscribe channel aku, like, komen dan share, dan insyaAllah kita bertemu lagi dalam video. Assalamualaikum. Bye.